Universiti Chulalongkorn menyumbangkan lebih dari 200 robot penghantaran yang dipanggil Pinto kepada institusi perubatan untuk digunakan semasa wabak COVID-19. Dicipta oleh Fakulti Kejuruteraan Universiti Chulalongkorn, Pinto dapat membantu profesional kesihatan untuk menyampaikan bekalan perubatan dan alat komunikasi dari jarak jauh. Dikendalikan dengan alat kawalan jauh, robot berkenaan membantu meminimumkan hubungan langsung antara kaki tangan perubatan dan pesakit. Dr. Supoch Dech Warasin Sakul, Dekan Fakulti Kejuruteraan, mengatakan bahawa universiti dan persatuan alumni bersama-sama telah menyumbang 200 robot terbaru kepada hospital-hospital di wilayah Samut Sakhon, Ratchaburi dan Nakhon Pathum. Setakat tahun ini, program tersebut menyerahkan lebih 1,000 robot Pinto ke lebih daripada 140 buah hospital. Lahar yang mengalir keluar dari gunung telah menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk setempat. Pihak berkuasa di daerah Yogyakarta telah mengeluarkan arahan agar penduduk untuk dalam keadaan berjaga-jaga. Menurut pihak berkuasa setempat, berikutan aktiviti gunung berapi semakin meningkat, jumlah penduduk yang melarikan diri ke tempat-tempat perlindungan juga semakin meningkat. Dari 200 keluarga pada awalnya, kini meningkat kepada 328 buah keluarga. Terdapat juga beberapa buah keluarga enggan untuk berpindah ke tempat perlindungan dengan alasan mereka perlu menjaga binatang ternakan mereka. Pihak berkuasa juga telah memberikan arahan terutama kepada warga tua untuk meninggalkan kediaman mereka dan mencari tempat-tempat keselamatan atau perlindungan yang telah disediakan oleh pihak berkuasa. Situasi pandemik COVID-19 terus berkembang di seluruh dunia dengan cara yang kompleks. Risiko gelombang lain berlaku di Vietnam sangat tinggi, terutamanya disebabkan oleh kemasukan secara haram. Setiap hari lebih dari 100 pendatang haram ditangkap oleh pasukan pengawal sempadan. Lebih daripada 1,600 pasukan dan pos sempadan telah ditubuhkan di sempadan Vietnam. Pengawal sempadan di stesen sempadan Bo Lam baru-baru ini telah menangkap 23 orang yang memasuki Vietnam secara haram. Menurut beberapa pendatang haram yang ditangkap, mereka telah menghabiskan sejumlah wang yang besar untuk merentas sempadan. Dalam beberapa hari pertama tahun baru, pasukan sempadan Bo Lam telah menangkap hampir 600 orang yang masuk secara haram. Menurut Lin Hong, dengan jarak sempadan lebih dari 200 km, dua pintu sempadan besar di Hu, Ngi dan Tan Tan dan kebanyakan sempadan yang lainnya adalah sukar bagi mereka untuk mengawal dan menangkap mereka yang memasuki sempadan secara haram. Dalam menghadapi situasi ini, pasukan pengawal sempadan Langson telah menyeru mereka yang tinggal berhampiran kawasan-kawasan sempadan untuk membantu dalam mencegah kemasukan haram. Dalam beberapa tahun kebelakangan, pengawal-pengawal sempadan Vietnam telah mengawal lebih dari 1,600 buah pos-pos kawalan sempadan dengan lebih dari 7,000 pegawai dan tentera telah ditugaskan dan menangkap kira-kira 31,000 pendatang haram di Vietnam.
Di Malaysia, tular video pelajar yang bertemankan bapanya terpaksa mengambil peperiksaan secara dalam talian di atas bukit dengan mendirikan kemah gara-gara tiada liputan internet di Kampung Petai 7, Tanah Merah, Kelantan. Susulan tularnya video itu, rumah pelajar tersebut dikunjungi 3 wakil syarikat telekomunikasi untuk mendapatkan maklum balas berhubung liputan internet. Bapa pelajar berkenaan, Muhammad Azmi Ahmad, meluahkan rasa gembira dengan tindakan pantas syarikat telekomunikasi terbabit untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sekaligus dapat menyelesaikan isu liputan internet di kampung mereka. Sebelum ini, dia terpaksa membuat kemah di atas bukit setinggi 20 meter dari rumahnya untuk mendapatkan liputan internet bagi membolehkan 2 anaknya meneruskan pengajian secara dalam talian. Yang tak terfikir saya nak buat kemah di atas bukit ni kerana yang pertama sekali anak saya nak exam lah. Anak saya nak exam. Yang exam tu penting. Lepas tu tak ada tempat kita nak pergi buat masa terdekat ke. Anaknya Nurlida Khalida yang juga penuntut jurusan Teknologi Makmal Perubatan Universiti Malaya UM berkata dia tidak menyangka kisahnya tular dan mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk ahli Parlimen Tanah Merah. Walaupun macam mana susahnya kita belajar tapi demi ilmu tu kita kena usahalah juga sebab tu demi untuk masa depan kita. So susah ke senang ke itu atas masing-masing. So carilah inisiatif sendiri untuk kita belajar. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sedang berbincang dengan syarikat telekomunikasi bagi menyelesaikan masalah berkaitan kerana aduan ketiadaan rangkaian telekomunikasi di kawasan luar bandar seringkali diterima kementerian. Walaupun dikatakan lebih 95% di seluruh Malaysia ada konektiviti, tetapi ada kawasan yang lemah liputannya. Gangguan bekalan elektrik juga antara penyebab pemancar telekomunikasi tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga mengganggu rangkaian. KKMM komited untuk memastikan penduduk kawasan luar bandar mampu mendapat kemudahan rangkaian telekomunikasi termasuk capaian internet yang lebih baik setanding dengan di bandar. Warna memiliki energi tertentu dan makna yang tersendiri. Ia dipercayai boleh mempengaruhi tindak tanduk seseorang dan mempunyai kesan kepada sistem saraf autonomi manusia. Berdasarkan hal ini, terapi warna juga dikenali sebagai kromoterapi merupakan kaedah perawatan penyakit dengan menggunakan warna bagi menyeimbangkan tenaga dalam tubuh seseorang dari aspek emosi, spiritual dan mental. Adam Shah Harun, seorang pengusaha ikan pelaga atau ikan laga di Pulau Gadong, Melaka, telah menggunakan ikan pelaga sebagai salah satu terapi warna untuk bapanya. Harun Mat Yusof yang telah diserang angin ahmar atau strok sejak Oktober 2019. Dengan meletakkan ikan pelaga di dalam botol kaca di tepi katil bapanya sebagai terapi minda, beliau percaya ikan comel itu akan membantu memulihkan bapanya yang setiap hari merenung botol kaca tersebut memandangkan bapanya adalah seorang peminat ikan laga sejak dari usia remaja lagi. Beliau berkata pesakit strok memerlukan komunikasi dan sokongan moral yang berterusan daripada ahli keluarga yang terdekat. Berkat kesabaran dan kesungguhan beliau dan adik-beradiknya yang lain, tahap kesihatan bapanya semakin beransur pulih setelah beberapa bulan terlantar di atas katil. Jadi kita bawa ikan-ikan ni terapi untuk ayah saya. Kat situ kita betul-betul fokus. Jadi kita letak keliling, saya bawa bapak saya tengok ikan. Jadi kat situ dia start boleh bercakap sebab dia punya positif tu dah timbul, aura dia dah baik. Berkongsi minat yang sama dengan bapanya, Adam Shah mula menceburi bidang perniagaan ini dengan 2 ekor ikan laga yang berharga RM150. Kini beliau berjaya memiliki lebih 5,000 ekor ikan laga di kedainya yang dinamakan Adam Belacak selain mampu meraih pendapatan lumayan untuk menyara kehidupan keluarganya.
Namun bukan wang yang dikejar, tetapi Adam Shah mahu berkongsi minat yang sama dengan orang lain dan menjadikan ikan pelaga ini sebagai salah satu terapi untuk menghilangkan stres dan tekanan. Jadi apa yang ada ni saya teruskan lah. Kira macam orang nak beli ikan laga tak nak beli pun tak apa sebab kita lebih kepada kongsi warna. Kalau abang akak boleh tengok sini semua warna saja, mainan warna saja. Contoh kalau macam orang luar kalau stres ke apa datang sini tengok ah. Tak beli pun tak apa, ambil terapi, relax. Jadi dengan warna ni boleh downkan masalah. Contoh kita ada masalah dekat luar ke, sekali tengok warna kita boleh down, lupa sekejap masalah. Kat situ warna boleh timbulkan satu semangat yang bagus dan boleh timbulkan satu semangat yang tak bagus juga.